Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Imam Ustazim, yang berusaha Bilal, Ustawan, dan seluruh jemaah pada hari ini, bagi mengisi ruangan masa yang ada ini, marilah sama-sama kita berniat iktikaf di rumah Allah ini. Mudah-mudahan segala masa yang kita terluang ini diganjari oleh Allah sebagai amal soleh yang dapat memberi manfaat kepada kita di akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, manusia sudah kita ketahui bahawa manusia itu merupakan sebaik-baik kejadian. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia lebih daripada makhluk lain. Walaqad karamna bani Adam ila akhir ayat. Ya. Dan kami telah memuliakan Bani Adam, keturunan Adam, anak Adam. Jadi di manakah keistimewaan manusia? Dari manakah, dari aspek manakah kemuliaan manusia berbanding dengan makhluk lain? Ternyata yang paling berharga dalam diri manusia adalah rohnya sendiri. Itulah yang membezakan manusia dengan yang lain, roh sendiri. Memang kita semua tahu bahawa jasad kita ini daripada tanah. Kullukum min Adam wa Adama min turab. Kamu semua daripada Adam, dan Adam itu daripada tanah. Tapi kalau nisbah daripada tanah, ternyata kejadian jin dan iblis lebih hebat daripada kita, kerana mereka diciptakan daripada api. Dan juga malaikat memang sudah sahihlah lebih mulia daripada kita, kerana mereka diciptakan daripada cahaya. Tapi Allah menyebut kita adalah makhluk yang terbaik. Dari mana kehebatan itu? Ternyata nisbah kepada roh. Roh kita tidak dinyatakan oleh Allah. Dari mana asalnya, apakah unsurnya, tidak dinyatakan oleh Allah. Dan itu merupakan rahsia daripada Allah. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh, maka jawablah, roh itu adalah urusan Tuhanku. Maka roh itu tidak diketahui. Tentang roh, perihal roh diketahui, tetapi tentang zat roh itu tidak diketahui. Perihal bagaimana nanti dia akan keluar, tercabutnya roh daripada jasad kita, itu perihal diketahui, yang ada sifat-sifat dan keberadaan dia. Tetapi hakikat roh itu tidak diketahui, merupakan rahsia Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diberitahu daripada unsur cahaya. Iblis, jin diberitahu oleh Allah daripada unsur api. Tapi roh tidak diberitahu. Jasad tahu. Jasad kita ni kalau mati, berapa lama boleh tahan? 3 hari, 2 hari dah berbau dah. Jadi ni sarang kita ni. Sarang ni ikutlah nak tandang kepala, nak simpang untuk belah ke, nak simpang kat sel berakhir ke, itu simpang. Yang tu tidak menjadi satu benda yang berkekalan. Tetapi roh kita selepas berkeluar daripada jasad, ia masih hidup, masih berkekalan. Ya. Dan inilah rahsia kehebatan manusia. Jasad sangat terbatas, roh tidak terbatas. Mata boleh melihat, berapa jauh boleh melihat. Makin jauh objek kelihatan semakin kabur. Tangan boleh menggapai berapa jauh,
Kaki boleh berlangkah berapa jauh boleh berlangkah, semakin lama terasa semakin penat, semakin legoh dan sebagainya. Tetapi ruh tidak terbatas. Kita waktu ini di dalam masjid ini, kita duduk di sini, tetapi kalau sebut nama anak kita, ada suara dia, ada rupa dia dalam hati kita. Orang sebut tentang isteri kita, ada wajah dia, ada suara dia dalam diri kita. Jadi roh mampu sampai kepada di mana tempat jasad tidak boleh sampai. Dan roh tidak berhajat kepada makan minum, tidur dan sebagainya. Tetapi jasad sangat memerlukan pada makan minum dan sebagainya. Kerana jasad itu dikembangkan dengan nafsu. Memang sifat nafsu itu seringkali mendorong kepada kejahatan. Illa nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu seringkali mengarahkan kepada kejahatan. Tetapi nafsu juga penting untuk kesinambungan manusia. Kalau tidak ada nafsu makan, manusia akan mati. Samalah dengan minum. Kalau tidak ada nafsu untuk berkahwin dan sebagainya, maka tidak ada pengembangan zuriat dan sebagainya. Nafsu juga penting. Tetapi oleh kerana kita, saya sendiri pun banyak turut nafsu kita, nak ikut benda yang halal pun, jadi ruh kita jadi terbatas. Jadi ibadah puasa ni mengembalikan kita kepada sifat asal rohani kita, iaitu kita tahan makan, kita tahan minum, tahan yang membatalkan puasa, kita kurang tidur, malam terawih, qiyamul lail, bangun sahur lagi, tak cukup tidur. Kembali kita kepada sifat asli roh kita. Kali itulah ibadat puasa ini sangat besar jika kita menghayati. Lepas tu beza antara orang yang berpuasa dengan orang yang menangguhkan waktu makan. Di kalangan kita ada orang yang berpuasa dan ada orang yang menangguhkan waktu makan. Rupa luar dia sama saja. Mereka bersahur, sebelum subuh mereka berhenti makan, waktu azan maghrib mereka mula makan kembali. Sama saja rupa zahir, tetapi kedudukan hati mereka berbeza. Orang yang berpuasa mereka menghayati, rasa lapar, rasa penat, rasa letih. Oleh kerana itu bila berbuka rasa sangat bersyukur kepada Allah. Tetapi orang yang menangguhkan waktu makan, dia lewat saja makan dia. Biasa 7.30 pagi makan, dia makan 7.30 maghrib. Dia tidak menghayati ibadah puasa dia, ya? Dia tidak menghayati. Jadi orang macam ni, dia berpuasa, dia menahan diri makan minum, tapi dia buat bahan belaka hak mana hak Tuhan marah. Ropak korang, kata korang, tengok boleh nak molek dan sebagainya lah, ya? Jadi orang ni saja je menahan waktu makan saja. Sebab tu kalau ada orang sepatutnya puasa warak je, sejuk je, heli je, cakap kabar berlalu. Tapi ada orang bila puasa tak boleh seling. Nah, salah cakap je, aku cakap molek sikit aku bakar orang. Nah, aku puasa ni. Jadi lain, sebab dia menangguhkan waktu puasa. Sebab itu dalam hadis sabit, dalam hadis sebut rubba sa'imin laisa lahu illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu illa as-sahar. Terkadang ada orang yang berpuasa tapi tak boleh benda melainkan lapar dan dahaga saja. Maknanya dia terlepas daripada dosa kerana melakukan taklif perintah Allah untuk berpuasa, tapi tak boleh pahala apa pun. Lepas dia tidak berdosa sebab dia telah buat puasa tadi yang diwajibkan, tetapi pahala tak ada. Wa rubba qa'imin laisa lahu illa as-sahar. Dan terkadang ada orang baru malam bayar tarawih, bayar tahajud dan sebagainya, tak boleh benda melainkan tahan gatuk je, cerah mata je, berjaga malam saja, penat berjaga saja, tidak ada apa-apa. Kita harus berhati-hati. Sebab itu bila Syekh Abu Bakar Al-Waraq, guru kepada Imam Al-Ghazali, dia kata, kalaulah kamu mendengar ayat-ayat azab kepada kaum kafir, orang kafir dia akan diazab kekal dalam neraka, janganlah kamu merasa senang,
Jangan kamu berasa sedap hati, padahal orang kafir. Kita tak. Jangan kata begitu. Sebab kata Syekh Abu Bakar Al-Warraq, kamu ini, Imam Abu Bakar Al-Warraq kata, kamu ni tak pasti lagi kepada cerita, duk tengah jalan. Kemungkinan saat kematian habis cerita, jadi kafir, wa'ayazubillah. Dan kemungkinan jadi mati kita dalam iman. Oleh kerana itu, bila kamu dengar Allah sebut ayat azab kepada orang kafir, jangan kamu sedap duduk. Jangan rasa kamu tidak tergolong dalam kalangan mereka. Sebab dalam tengah jalan, tak tahu siapa kena. Ada orang kafir sepanjang masa waktu kematian Islam. Contoh, ahli sihir Fir'aun. Kafir dia, sihir, belajar sihir, menggunakan sihir. Tapi bila dia tengok apa yang berlaku kepada Nabi Musa, bukanlah pagang sihir. Sihir boleh menukar tokak menjadi ular, tapi tokak jadi ular dan ular bakar semua ular lain, itu bukanlah pagang sihir. Itulah pagang karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu sepadan tu sebab dia bapak sihir. Dia terus beriman kepada Allah. Fir'aun bunuh dia, mati dia dalam iman. Saat-saat kematian Islam kosong, tak ada dosa sikit, kembali kepada Allah. Tapi betapa ramai orang yang seperti Bal'am dan sebagainya, orang yang soleh, akhirnya orang yang banyak beribadah, akhirnya mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan rasa kita sedap duduk, kita puasa duduk bulan Ramadan, kita rasa banyak kita boleh. Jangan. Kita mohon kepada Allah, terimalah. Itu yang sebaik. Terimalah. Walaupun kita puasa, cacat celah puasa kita, apatah lagi akhir zaman, tobek tu dapat dah orang puang. Jadi akhir zaman kita banyak cabaran, kita lebih-lebih lagi lah minta dengan Allah, terima kekurangan kita. Kita minta dengan Allah, terimalah kelemahan kita. Kita bangun sembahyang pun sikit je, bayar lapar pun gelepor dah, dah orok. Orang dulu sembahyang tak tidur malam, imam-imam dulu disebut apa ni, kalau tak silap saya, Imam Abu Hanifah, ada sembahyang 1 rakaat saja qiyamul lail, tetapi sampai ke subuh, sebab habis 30 juzuk. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang orang puang saja sembahyang 1000 rakaat pada malam hari. Jadi nak banding kita ni, dah orang cetar orang akhir zaman ni. Kalau orang dulu bawa jumpa Allah kelak bawa kontena, kita kata labi pun belum tentu. Tak orok je kita pada hari ni. Sebab tu banyak kena terima, minta Allah terima. Sikit banyak kita buat pun minta Allah terima. Puasa kita, qiyamul lail kita. Dan bulan Ramadan ni banyak benda Tuhan beri. Ibadat sunat digajari fardu, umrah pada bulan Ramadan digajari dengan haji. Banyak benda kita dah kata saya tak pandai baca Quran Ustaz, 3 qul huwallah sudah memadai sampai kepada pahala khatam Al-Quran. Qadar kita, yang penting semangat kita, himmatul aliyah, kehendak kita nak kepada Allah. Allah tengok tu. Walaupun orang pada belajar gaji berlagu, cantik bacaan dia, elok suara dia, tapi riak, rasa sombong baca depan orang, dia dulu masuk neraka daripada orang yang tak pandang gaji. Banyak benda tuan-tuan. Jadi kita, saya sendiri pun rasa berat juga. Orang cakap ni pun berat lagi kadang-kadang. Tapi ditugaskan untuk cakap, tapi tak semestinya orang duduk depan ni baik. Sebab Nabi sendiri pun sebut, rubba habilin fiqhin ila man afqaha minhu. Terkadang ada orang bawa satu kefahaman kepada orang yang lebih faham daripada dia. Kadang tuan-tuan dengan umur tuan-tuan yang sudah lanjut, banyak pengalaman hidup, lebih faham daripada saya yang bercakap. Jadi yang pentingnya kita banyak kelemahan. Puasa kita akhir zaman ni, ibadah kita banyak kelemahan. Sebab tu kita tengok ulama akhir zaman banyak tasahul, banyak mempermudahkan. Sampai diet babi pun masih dibincang ulama keluar fatwa di Eropah, keharusan dan sebagainya. Bukan ulama nak rosak agama, tapi dok cetar umat ni. Kalau nak buka fatwa nak elok abang agama, berat senang. Itulah kita jangan rasa bila kita puasa, kita buat ibadat, kita rasa sedap duduk dah. Kadang ada benda yang boleh mengurangkan ibadat puasa kita, ada benda boleh mengurangkan pahala tarawih kita, qiyamul lail kita dan sebagainya. Oleh kerana itu, yang menyempurnakan segala itu tadi adalah zakat fitrah. Zakat fitrah lah yang menyempurnakan ibadah kita yang kekurangan.
puasa kita bukan tak sah. Hak tak sah kena ganti. Hak ni hak kekurangan pahala disempurnakan dengan zakat fitrah. Sebab itulah kita kena keluarkan zakat fitrah sunat pada start hari ni sampai pada baru Ramadan hari ni, sampailah kepada terbenam matahari jadi wajib. Terbenam matahari akhir Ramadan wajib. Kemudian yang apa ni, yang afdalnya sebelum sembahyang raya. Nah, itulah maknanya pentingnya zakat tadi menyempurnakan kekurangan kita. Kadang orang disebut dalam hadis ada orang yang banyak beribadat, cakap dia baik, khairul bariyah, tapi dia macam apa ni, anak panah nak terlucuk sama daripada musuh dia. Mana mudah terkeluar agama. Sebab apa? Sebab dia gini lah, dia buat ibadat apa semua bukan dia ada kesedar orang. Kalau dia nak tunjuk ke orang ataupun tengok orang, oh nak jadi nak kuat ibadat kita je kuat ibadat, lepas tu apa ni, kata korang oh nak rock malas sembahyang apa semua. Padahal semua itu adalah kuliah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izin kita diri satu rakaat saja lebih besar daripada dunia dan isinya. Seperti kata Syekh Al-Barbawi kata, kalau Allah izin kita diri satu rakaat saja, bukan sembahyang satu rakaat ni. Maknanya kalau kita sembahyang 2 rakaat, rakaat pertama tu kita dah selesai, dah rakaat 2 mati. Lebih besar daripada dunia dan isinya. Sebab itulah bila kita ditakdirkan duduk majlis ilmu, buat ibadah, sembahyang, jemaah, puasa cukup, tarawih cukup, bersyukurlah kepada Allah dan doakan sahabat-sahabat kita agar mereka pun diberi ruang juga begitu. Nabi Muhammad SAW kalaulah diberi doa Nabi tadi untuk semua orang masuk syurga, maka doa Nabi dah doa dah ubat ni semua masuk syurga. Tetapi ada juga yang akan ke neraka kerana ingkar ataupun buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kasih kepada sesaudara kita, kita minta Allah buka juga, beri rezeki macam Tuhan beri rezeki pada kita, dipermudahkan amalan, ada lorongan di sembahyang jemaah, ada kekuatan sembahyang tarawih, ada kekuatan berpuasa dan sebagainya. Itulah satu benda yang besar. Dan semua itu kita katakan tadi penyempurnaannya adalah pada zakat fitrah. Puasa kita diangkat oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalaulah kita boleh cek dalam kad ATM berapa pahala bulan puasa ni, nescaya tak ada orang dok puasa dan tak ada orang dok bersungguh-sungguh dalam puasa dan tarawih. Tapi buat macam mana? Walaupun Nabi kata digajari pahala, digandakan pahala, apa ni, ibadat sunat dibayar, digajari seperti fardu, banyak kelapangan dalam bulan Ramadan, ditutup pintu neraka, dibuka seluar-luarnya pintu syurga. Tapi kita masih lagi berat untuk melakukan ibadat. Sebab apa? Sebab kita tak nampak. Kalau kita nampak macam cocok kat ATM petang kan, 1 juta lebih, esok sungguh lagi puasa. Terawih aku lebih pada 50 tahu. Dah. Lepas terawih 20 tahajud pula apa semua. Habis mana buat nak tidur malam kita. Sebab kita tengok dalam kad ATM itu boleh tengok berapa juta dah pahala kita. Tapi oleh kerana benda yang tak nampak, pahala, rahmat, barakah, benda yang tak nampak. Sebab tu setengah orang berbandang remeh. Biasa je. Aku tak puasa pun sihat kok. Aku tak puasa pakai kereta mewah kok. Tak. Pandang biasa saja. Jadi rupa-rupanya apa yang menjadi dilayang di mata mereka, kemewahan, kesihatan, itulah yang merupakan apa ni, sebagai kayu ukur kebahagiaan. Padahal kalau kereta tu rosak, serabut kepala. Tak. Besar kereta, kau apa agak bayar. Kita rosak kereta kacil, tak sama rosak BMW. Kacil kadang spare part macam ke motosikal je. Pula tu dah tunggu 2-3 hari pergi berada. Tak. Kalau BMW rosak, mahal lagi, kena tunggu lagi, payah order. Jadi banyak benda. Kita nikmat itu bukan qada yang kita perolehi, tapi qada yang kita rasakan. Ada orang ada duit beli buka air tebu, tapi tak boleh minum air tebu. Sebab minum air tebu kecil mali darah tinggi, dia buka air masuk kok. Tak? Jadi tak boleh juga. Tapi qada yang kita rasakan. Ada orang minum air sejuk saja, rasa lega pakai tekuk, alhamdulillah. Ada orang minum air mahal, kopi teh sampai 50-60 riyal segelas, ada lapu liang lagi. Sedetik pun tak ingat kepada Allah, maka sia-sia belaka. Jadi qada
nikmat tu adalah apa yang kita sedari, bukan apa yang kita bukan apa yang kita perolehi. Ramai orang, banyak orang suka menikmati sesuatu nikmat, tetapi jarang orang rasa bernikmat. Banyak orang rasa nikmat makan sedap, makan tidur sedap, rasa nikmat, tapi jarang orang rasa bernikmat. Allah beri ni, Allah beri ni. Kita tengok cakap ni blackout, kipas mati, ekor mati, penuh jeruk. Kalau ada ekor sedap je, kalau ada kipas sedap je. Itulah manusia. Cakap ni pun lebih kurang kau. Manusia akan sedar di layang nikmat bila mana nikmat itu sudah hilang dari tangan dia, baru dia sedar. Dia jarang sebut A, B, C, O semua. Hilang tu hilang ni baru sedar. Itulah manusia. Kita sendiri pun gitulah. Tapi orang yang beruntung, orang yang sentiasa sedar dia diberi nikmat, sedar dia berasa bernikmat, banyak Allah beri ni, dia bersyukur. Dan bersyukur itu kata pepatah Arab, asyukuru tadumul ni'am, syukur itu mengekalkan nikmat. La in syakartum, firman Allah Subhanahu Wa Taala, la in syakartum la azidannakum, bila kamu bersyukur aku akan tambahkan rezekiku terhadapmu. Jadi kita ni sama-samalah kita mengisi ruangan Ramadan ni dengan perkara-perkara kebaikan. Zakat fitrah tadi kita bayar, bagi yang mampu, banyakkan sedekah, sebab sedekah tu bulan biasa pun ganda dah. Bulan ni tak tahulah. Bulan biasa sedekah masalih habbatin ambatat sab'a salamina fi kulli sumbulatin mu'at habba, seperti sebiji benih yang mengeluarkan 7 takar. Setiap takar tadi ada 100 buah, 100 butir. Tu hari biasa. Maknanya kita sedekah RM1 di hadapan Allah ada RM700. Hari biasa. Bahkan kalau bulan Ramadan terlebih daripada itu, saya pun tak mampu nak sebut, sebab hanya Allah yang mengetahui. Itu kelebihan sedekah. Tetapi haruslah kita ingat bahawa dalam Islam ada je aulawiyat, iaitu ada je keutamaan. Ada orang hutang, orang bertepek tapi sibuk nak sedekah, wajib bayar hutang dulu. Ada orang solat qada dah habisan, sibuk nak sembahyang sunat mutlak. Sunat mutlak bukan sunat lepas ba'diyah qabliyah ni, bukan sunat tahiyatul masjid, itu berwaktu boleh. Tapi nak sembahyang sunat mutlak, dah qada dulu. Itu aulawiyat dia. Yang mana dulu didahulukan. Hutang orang banyak tapi sibuk nak lerba. Jadi tak jadi gitu. Tak jadi gitu. Jangan hutang berjadual lah. Hutang rumah, hutang kereta itu hutang berjadual. Saya tak mau sedekah masa nak ambil bayar rumah lagi. Bukan gitu. Itu hutang berjadual. Dia potong gaji kita. Tak boleh kita hutang orang saja. Tak ada duit kita hutang, tapi bila ada duit nak bayar hutang orang lagi. Sedekah dulu. Maka terbalik lah. Jadi dahulukan apa yang aula dari segi agama kita. Mudah-mudahan kita semua diterima oleh Allah. Puasa kita, sembahyang kita, bangun malam kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita sembahyang 1 rakaat tarawih pun, kalau Tuhan kita sembahyang 20, Tuhan terima saja, alhamdulillah. Besar dah. Kita sembahyang 20 rakaat, di sisi Allah terima 1 saja. Banyak cacat lagi. Hal lain itu 19 cacat, Allah terima bulat-bulat 1 rakaat, alhamdulillah. Lebih besar daripada luji daisi je. Jadi kita kena banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita takut benda-benda macam ni, kita juga kena berharap kepada Allah. Walaupun kita takut ni nak betul Tuhan tolong, itu khauf dia panggil. Tapi di sana ada juga rojak di mana kita berharap Allah beri ganjaran apa yang kita lakukan. Allah bersihkan harta kita, Allah bersihkan kehidupan kita. Semua sekali Allah pandu kita kepada jalan benar. Itu adalah rojak kita serah kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang disebut firman Allah dalam hadis kursi, ala inda zanni abdi bi, aku adalah dalam sangkaan hamba-Ku terhadapku. Kita suka baik pada Allah, begitulah Allah. Kita suka Allah buruk, maka gitulah Allah dengan kita. Jadi
Itu sajalah untuk ruangan pada tengah hari ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.